warahmatullahi wabarakatuh. Penularan COVID-19 memberi impak besar dalam kelangsungan hidup. Masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan norma baru. Ironinya, ramai yang masih terkapai-kapai. Dalam tempoh yang serba mencabar ini, kesihatan fizikal dan mental perlu dititik beratkan. SOP mesti dijaga, emosi perlu diurus. Ambillah sedikit masa untuk bertanya khabar kaum keluarga dan sahabat handai. Pastikan hubungan terus terjalin walaupun sudah lama tidak berjumpa. Mungkin ada ibu yang keseorangan di kampung, adik-beradik yang sedang sakit ataupun kawan yang memerlukan sokongan kewangan. Di saat ramai yang terkesan, sokongan moral amat berharga. Menarik minggu ini. Dengan sekali lafaz, penyanyi Haris Sazman selamat bergelar suami kepada Nur Amalina Gakasha. Benarkah pesakit COVID yang ditidurkan sukar untuk selamat? Dr. Ngazraini Abdul Mai menerangkan prosedur intubasi. 20 tahun menetap di Paris, Nur Azimah Muhammad Karim menyulam kasih bersama warga Perancis di Kota Cinta. Puas menuai hasil titik peluh sendiri membuatkan Sunarti Zainal gemar menanam sayur-sayurannya di halaman rumah. Mengisi masa terluang di kala pandemik ini, Didi Alias menerbitkan single sulung terbarunya Tap Tap Love. Berusia 49 tahun, ibu kepada 6 orang anak ini masih berbisa lakonannya. Watak Cik Salma pernah menjadi fenomena awal tahun lalu dalam drama Takdir Yang Tertulis. Jom ikuti perjalanan seni Didi Alias. Awak jangan banyak cakap Sebab dia aksiden lah saya masak untuk awak tau. Saya seronok. Kalau dia mati tadi, nasi biryani saya masakkan untuk awak. Aku dah cakap, jangan kasih aku ulang banyak kali. Aku dah kata serahkan je budak tu dekat perempuan gila tu. Biar dia yang bela. Yang korang nak pisahkan dia ni kenapa? Kita orang dah penat lah dengar benda yang sama daripada Mama. Cukup. Cukup Ngadi Mak cakap. Mak tahu semua ni. Hai, Assalamualaikum. Mesti ramai yang rindu dengan saya kan. So saya nak share sikit lah, saya nak kongsi sikit. Saya ni bermula daripada mana, macam mana saya boleh terlibatkan diri saya dalam industri seni ni, hiburan ni. So sebenarnya saya ni dulu adalah finalis untuk Dewi Remaja. Dan masa tu saya adalah naik juara. Dan mulanya saya memang tak pernah terfikirlah saya berkecimpung dalam dunia hiburan ni. So saya pun pergi audition di Pansha Film. Dan masa tu memang tak ramai lah pelakon-pelakon remaja macam I ni yang hidung tinggi Pan Asian. Dan tiba dapat pula audition tu sebagai pelakon utama untuk filem pertama saya, iaitu Boss, gandingan Charlie's Angel Malaysia, saya, Jasmine Hamid dan juga Raja Emma. Selepas tu saya diberi mandat ataupun diberi tanggungjawab untuk menjadi pelakon utama yang melonjakkan nama saya, iaitu filem saya yang kedua, Kanta Serigala. Saya adalah heroin cerita itu dan nama saya adalah, nama watak saya Dania. Dan masa tu saya diberi satu watak yang memang mencabar, di mana saya kena hafal 10 lagu-lagu daripada Dila Hussein. Saya bergandingan dengan hero-hero yang masih kekal dalam industri, iaitu Datuk Rosyam Nur dan Faizal Hussein. Dan disitulah detik-detik permulaan yang memang melonjakkan nama saya sebagai seorang pelakon Didi Alias. Kira, maafkan pakcik. Baiklah, untuk anugerah pertama yang disampaikan malam ni, kita nak tampilkan diva popular Malaysia, Very Happen. Sambung. Happening. Dan juga Jejaka. Aduh, aku sebut Jejaka ni aku nervous. Sebab dia suka aku. Dekat lebih 30 tahun ni, kenangan manis saya diberi satu tanggungjawab yang besar menjadi pengacara anugerah Asia, di mana menggabungkan 3 negara, iaitu Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Dan itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat manis untuk saya dan mewakili Malaysia. Dan saya juga ada kenangan manis di mana saya tersenarai sebagai finalis untuk pelakon wanita terbaik Asia Pasifik. So tapi tak menang, tapi tersenarai pun dah cukup bagus. Itu salah satu kenangan manis dalam hidup saya yang saya rasa saya takkan lupakan, pasal benda tu akan hanya datang sekali saja dalam hidup saya.
mari dekat, mari ke sini. Well, I got a story. Sebenarnya korang ramai tak tahu, Didi Alias ni saya adalah seorang pelakon teater. Saya bermula dengan teater. So sebagai seorang pelakon teater ni, dia kena ada semua. Pernafasan, tarian, pantolan. Saya berasal daripada pelakon teater kanak-kanak di Pustakaan Negara Malaysia. Teater remaja. Di situlah saya ada basic di mana saya boleh menyanyi. So tercetusnya menyanyi ni sebenarnya takdir yang tertulis, meletup-letup, trending di TV3, dan watak Cik Salmah tu menjadi kalau korang ingat Cik Salmah, kalau tak, siapa tak ingat, aku akan sumbat mulut kau dengan peanut butter. Ingat tidak? Cik Salma in the house. Mama ni manusia ke apa? Kalau aku bukan manusia, kau tu apa? Muka kau. Kau nak jawab je apa aku cakap kan? So, tercetusnya idea untuk lagu Tap Tap Love ni gabungan di antara watak saya Cik Salmah dan juga saya punya event shopping, sugar shopping saya. So saya gabung dalam masa sebulan. Saya rasa saya bergabung dengan penulis lirik sendiri dengan pihak Surya Records, SRC, yang benda tu dalam masa yang sama saya terus shoot music video. Saya masuk studio, sekejap je saya record, tak lama, macam professional. Ya, bunyi macam professional. Sekejap je sebenarnya. Dan keluarkan istimewa dia hanya untuk orang yang suka shopping. Ya, maksud saya punya lagu, mari mari pilih, tap tap love love, warna-warni matching, tap tap love love, cookies peanut butter, tap tap love love. Nampak? Semua akan masuk. Oh, semua buka wallet, pergi shopping. Buka ni, swipe. So dia bukan macam tu lah. Cik Salma ni kan macam order je apa dia nak. Dia memang apa, okey, pergi shopping. Okey, tu Cik Salma lah. So benda tu jadi macam just for fun. Mari pilih, tap tap love love, warna-warni matching, tap tap love love. Didi Alias hanya satu je kat Malaysia ni, kat dunia ni satu je. So kalau tak ada Didi Alias dalam industri seni ni, rasa korang mesti rindu. Saya dapat kepuasan untuk hiburkan. Sebenarnya saya ni melabelkan diri saya sebagai seorang penghibur. Pengarah ataupun penerbit berikan saya satu tanggungjawab dan saya bawa tanggungjawab tu lekat kat hati korang, ya. Lepas ni jangan baling apa-apalah, jangan pecahkan TV ke apa, ya. Saya dah jadi pelakon, saya jadi penyanyi, saya jadi pelawak, saya dah jadi penghibur dan saya dah jadi penerbit dan insya-Allah saya pun dah jadi pengarah sebenarnya. Kalau korang nak tahu, saya pun dah ada saya punya production sendiri dan anugerah-anugerah pun apa yang saya pernah impikan saya dah capai. Cuma impian saya adalah anda sentiasa doakan saya diberi kesihatan yang baik dan saya berbahagia bersama dengan anak cucu saya. Semoga saya ni dipanjangkan jodoh bersama suami tercinta, ya. Dan saya ingin keluarkan produk-produk yang terhebat, terbaik, khas untuk anda peminat saya yang tengah menyaksikan Nona TV3. Dah. Sunarti Zainal, 39 tahun, gemar menanam sayur-sayuran dan dia berasa puas apabila tanamannya berhasil. Di samping dapat membantu ekosistem alam semula jadi, ia juga dapat mencantikkan halaman rumahnya yang terletak di Skudai, Johor. Lebih mesra disapa Su, dia mula berjinak dengan aktiviti berkebun ini sejak 8 tahun. Permulaannya, sayur yang ditanam tidak membuahkan hasil kerana dia tidak mempunyai ilmu yang cukup tentang penanaman sayuran. Namun melalui carian di laman sesawang dan juga kumpulan di Facebook, dia menimba ilmu daripada mereka yang lebih berpengalaman. Masa saya ikut kawan saya balik pergi kampung dia, on the way nak pergi kampung dia tu, saya ada tengok satu rumah tu dia tanam pokok kobis. Pokok kobis tu kan dia cantik sangat. Itu yang buat saya berminat nak tanam pokok kobis. Dan bermula daripada minat tanam pokok kobis itulah saya start tanam-tanam sayur lain. Macam cili dengan sawi-sawi lah macam yang ada kat kebun saya sekarang. Bagi Su, kini kebun adalah kehidupannya. Sebelum ini, hampir 2 minggu sekali, dia akan ke pasaraya berhampiran untuk membeli sayur-sayuran. Tetapi sejak mula pandai menanam sendiri, dia kini mendapat sayuran segar dari kebunnya, juga dapat menjimatkan perbelanjaan bulanannya. Untuk dari segi penjagaan sayur-sayuran saya dengan pokok-pokok saya ni, mostly saya gunakan bahan organik untuk cegah serangga perosak tu lah.
saya guna cuka kayu ataupun saya just guna cili dengan sabun yang saya blend. Lepas tu saya campur dengan air dan sembuhkan kepada pokok. Sebab saya tak nak gunakan racun serangga yang ada bahan kimia lah untuk saya punya sayur ni. Kebiasaannya, Su akan menghabiskan masa setengah jam hingga ke 1 jam sehari pada waktu pagi untuk melihat sendiri tanamannya. Baginya, sayuran ini perlu dibelai dan diberi kasih sayang agar tumbuh segar seperti yang diinginkan. Saya ni memang sukakan pokok-pokok alam semula jadi. Jadi perasaan saya tu setiap kali saya tengok pokok-pokok ni, setiap kali saya bangun pagi, saya memang rasa tenang, rasa segar. Lepas tu kebun-kebun saya ni sebenarnya dia membagi impak yang besar juga pada saya punya kehidupan peribadi. Sebab apa saya cakap macam tu, dalam masa kita macam PKP sekarang ni kan kita berkurung kan. Kita tak dapat nak bergerak ke mana-mana. Jadi dengan adanya kebun saya ni, saya tak adalah bosan ke ataupun just terperuk dalam rumah ataupun fikir bukan-bukan lah selama PKP ni. Penggunaan bahan kitar semula selain menjimatkan kos, ia juga dapat menjimatkan ruang serta tampak lebih cantik dan tersusun. Ia juga dianggap kaedah paling sesuai untuk bercucuk tanam terutama di kawasan yang memiliki ruang yang terhad. Gunakan apa yang ada di rumah kita. Contohnya kita guna barang kita semula. Maksud saya kita boleh guna juga baldi ke yang kita dah tak guna tu, kita boleh guna untuk tanam sayur. Macam yang kat belakang ni saya ada guna tempat siram pokok saya yang lama, saya guna untuk tanam saya punya pokok bunga. Hanya tinggal berdua di rumah, ada kalanya Su akan berkongsi rezeki hasil tanamannya dengan jiran tetangga. Kebiasaannya, mereka yang berkebun sahaja akan faham kepuasan yang dikecapi apabila menguruskan tanaman sendiri di rumah. Pada yang baru nak bermula berkebun ni, nasihat saya jangan terlalu excited sangat sampai keluarkan banyak duit untuk beli perbelanjaan untuk berkebun. Sebab pada saya kita berkebun ni sebenarnya untuk menjimatkan duit perbelanjaan harian kita, bukannya untuk kita keluarkan banyak duit kan. So kalau boleh gunakan alam-alam sekitar kita ni untuk kita berkebun. Tak payah nak keluarkan expenses yang banyak, beli pasu lah apa semua kan. Tidak kira di mana anda tinggal, berkebun merupakan satu aktiviti yang mudah dilakukan. Selain boleh mengeluarkan peluh, ia juga dapat menjimatkan kos sara hidup. Jika berbudi pada tanah, pasti ada hasilnya. Ramai yang menganggap pesakit COVID-19 yang kekurangan oksigen dan perlu ditidurkan sukar untuk selamat. Dilabel sebagai last defense, petugas hospital di ward ICU terpaksa membuat keputusan yang berat bagi menyelamatkan pesakit. Bersama Dr. Ngazrani Abdul Maiz sekali lagi menerangkan prosedur intubasi yang dijalankan buat pesakit COVID-19 di ward ICU. Keadaan kesihatan pesakit yang sentiasa berubah menyukarkan urusan petugas hospital untuk membuat keputusan. Namun sebagai orang terakhir bersama pesakit, segala aspek perlu dititikberatkan sebelum keputusan dibuat. Dr. Ngazraini berkongsi prosedur yang diambil sebelum pesakit diintubasi. Pesakit-pesakit COVID yang datang sekarang berbeza dengan gelombang-gelombang yang sebelum ni. Yang pertama, pesakit yang lebih muda. Jauh yang lebih muda daripada yang gelombang yang sebelum ni. Yang kedua, kita dapat lebih banyak pesakit yang lebih kritikal. Sebagai frontliner, kami di ICU juga di label sebagai last defense.
Jadi pesakit yang kritikal akan dirujuk kepada ICU team. So apa yang kami akan buat, kita pergi ke ward atau ke kecemasan, kita akan assess patient, kita tengok pada severity. Semua pesakit yang di-refer ke unit rawatan rapi memang memerlukan oksigen. Jadi from there kita akan assess how severe patient punya keadaan, dan bila kita dah assess, kita akan decide apa jenis oksigen yang kita perlu bagi, sama ada patient perlu higher oksigen pertama, yang kedua sama ada patient perlu ditidurkan dan pakai ventilator selepas tu. Okay? Jadi selepas kita buat pemilihan pesakit, kita akan terangkan dulu kepada pesakit apa yang kita akan buat. Yang pertama kita terangkan kalau mereka yang memerlukan oksigen yang lebih tinggi, kita ada macam-macam jenis oksigen. Jadi bila mereka memerlukan oksigen yang tinggi, apa yang mereka perlu buat? Antaranya, kita kena advise patient untuk yang pertama, dia buat deep breathing exercise. Tarik nafas dalam-dalam and lepas. Ini kalau secara ringkas ni kita selalu bagi tahu pesakit macam orang buat tai chi tu. That's a very good thing. So satu, deep breathing exercise. Yang kedua, mereka perlu tiarap. Okay, tiarap. Kenapa kena tiarap? Okay, dalam keadaan normal atau biasa, dalam keadaan kita berbaring, oksigen akan pergi lebih kepada kita punya bahagian atas paru-paru. Bila kita baring, dekat atas paru-paru tu yang banyak oksigen dia. Jadi bila kita tiarap dalam masa setengah jam, ada yang tiarap dalam masa 2 jam, bila dia buat tiarap tu, oksigen tu akan pergi pula ke bahagian belakang paru-paru tu. Sebab kita berada dalam keadaan terbalik sekarang. Jadi oksigen tu jadi lebih baik dan lebih sekata. Kita beri bantuan pernafasan atau ventilator ni untuk pesakit-pesakit yang kritikal. Maksudnya pertama, diorang memang dah tak boleh nak bernafas lagi macam biasa. Otot-otot paru-paru dah tak boleh nak berfungsi macam biasa. Dah penat. Jadi dengan adanya ventilator, dia akan take over tugas paru-paru tu untuk bernafas. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena faham mereka yang memerlukan ventilator ni adalah pesakit yang kritikal. Bukan yang elok boleh berjalan tu kan. Jadi mereka adalah pesakit yang kritikal. Bila kita letak ventilator atau patient yang ada ventilator, kita harap kita dapat bawa masuk ke ICU. Dan bila dapat bawa masuk ke ICU, dia punya care atau dia punya perawatan lebih intensif dan chances untuk survive is higher. Dan setiap hari pesakit kritikal ni keadaan dia boleh berubah. Bukan setiap hari je, setiap minit pun keadaan dia boleh berubah. Jadi persoalan berapa lama nak pakai, berapa lama ditidurkan, itu bergantung kepada keadaan pesakit. Ada yang beranggapan pesakit yang telah diintubasi atau ditidurkan ini tidak akan sedar, namun hakikatnya mungkin sebaliknya. Lately kita banyak dengar pasal orang cakap kalau intubate akhirnya meninggal. Okay? Tapi sebenarnya lebih ramai lagi pesakit yang survive lepas diintubasi. Selain daripada itu, ada banyak juga ahli keluarga yang merasa agak cemas bila kita beritahu pada mereka ahli keluarga dia perlukan intubasi ataupun selalu dipanggil as ditidurkan. Kita sebagai frontliners, kita tahu ahli keluarga tak ada kat sisi. Apa yang kita akan buat bila kita video call, kita make sure untuk yang Muslim memang kita tak kisah apa agama pun, kita akan minta mereka untuk berdoa dengan cara sendirilah. Dan untuk yang Muslim, bila kami berada kat situ, kami make sure mereka akan syahadah sebagai last perkataan yang diorang ucapkan sebelum kita tidurkan. Tapi itu bukan bermakna mereka akan meninggal dunia. Cuma sebagai manusia kita perlu bersedia untuk apa-apa pun kemungkinan. Dan saya rasa kebanyakan ahli keluarga, bila ahli keluarga lain kena COVID ni kan, closure sebab dah lama kan diorang tak jumpa ahli keluarga, tak ada satu penutup yang definite tau untuk diorang. Mereka tak dapat
nak jumpa untuk kali yang terakhir kalau pesakit bertambah teruk. Itu yang kami selalu nampak. That's why saya rasa video call itu sangat membantu dan sangat penting untuk ahli keluarga. Ayah macam mana sekarang? Ayah rasa macam mana? Kita tahu waktu COVID ni keluarga tak dibenarkan berada di hospital. Jadi apa yang kita pihak hospital akan lakukan untuk yang di ICU lah ya khususnya, apa yang kita akan buat bila pesakit masuk je ke ICU, yang pertama kita dapatkan siapa waris dia. Seorang waris kita akan dapatkan. Jadi kita dapatkan nombor telefon waris semua, kita akan bagi tahu dia pesakit dah sampai ICU, apa yang kita akan buat. Kalau pesakit belum diintubasi dan perlu intubasi, kita explain dulu kat dia. Again, kita video call sebelum kita lakukan apa-apa prosedur. Lepas tu kalau dah diintubasi, kita just inform lah, bagi tahu yang pesakit dah sampai. Yang kedua, bila every day kita akan telefon keluarga sekali sehari. Kita akan telefon seorang ahli keluarga. Kita akan telefon setiap hari sekali, kita maklumkan keadaan pesakit. Paling kurang sekali lah. Okay, kalau ada apa-apa update yang memerlukan perhatian keluarga, kita akan telefon lagi. Bukan mudah tugas mereka. Biarpun ini adalah tanggungjawab yang harus digalas, namun tugas mereka tidak boleh dipandang enteng. Memberi itu lebih besar nikmatnya. Terima kasih atas semua jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan. Semoga Allah lindungi mereka semua. Andalah hero kami. Kota Paris merupakan kota cinta yang terkenal di dunia. Menara Eiffel mempunyai daya tarikannya tersendiri buat pasangan bercinta. 20 tahun menetap di kota Paris, Nur Azimah Muhammad Karim menyulam kasih dengan warga Perancis. Mempunyai 4 orang cahaya mata, ibu yang berasal dari Kuala Lumpur ini berkongsi kisah kehidupannya di sana. Bonjour tout le monde, saya Nur Azimah atau Light.km. Saksikan aktiviti saya sekeluarga di bandar Perancis selepas ini. Bertemu jodoh secara di dalam talian, dia yang lebih mesra disapa Nur sudah menetap lebih 20 tahun di bandar Drave yang terletak hanya 30 minit dari kota Paris. Drave ini adalah kawasan perumahan. Kebiasaannya orang yang berkeluarga besar, mereka lebih prefer duduk di luar bandar, bukan di Paris Center, sebab Paris Center ni kebanyakan apartment dan harga cost of living tinggi. Jadi orang yang berkeluarga biasanya mereka akan duduk di luar bandar sebab rumah lagi besar dan ada kawasan belakang rumah sendiri. Sate di Perancis ya. Siapa nak order sate boleh order dengan dia. Order can be taken now. Restaurant is open. Selain dianggap sebagai negara yang mempunyai pusat barangan mewah dan berjenama, Paris juga mempunyai pelbagai seni bina dan bentuk bangunan dengan keunikan tersendiri. Kalau rakyat Malaysia kebiasaannya yang kalau tak pernah pergi, mestilah mereka akan pergi tempat-tempat yang tipikal macam Eiffel Tower, itu memang harus pergilah kan, itu mesti. Tapi Eiffel Tower ni ada banyak view yang kita boleh tengok. Ada orang dia pergi just depan Eiffel Tower, banyak lagi sudut lain yang boleh pergi, itu pun kena explore juga. Bangunan Datuk Bandar pun sangat cantik, dia macam castle tau. Sini di France ni ada mempunyai banyak-banyak castle yang sangat-sangat cantik kalau kita nak ambil gambar kan. Dan keliling ada macam jambatan dan sungai cantik. Terletak di Eropah Barat, negara ini juga turut terkenal dengan keindahan pulau dan pantai di sekitar kawasannya yang boleh dikunjungi. Tempat yang kami pernah pergi di sini yang bawa anak-anak, basically sebab suami saya orang sini, dia suka pergi tempat-tempat pulau-pulau. Jadi kami banyak pergi tempat pulau-pulau, explore pulau di sini macam Corsica, lepas tu selalu pergi pulau Ile de Ré, yang pantai lah sebab orang putih suka pergi pantai kan, tempat-tempat macam ni. Sebagai rakyat Perancis, Nur dan suami jarang membawa anak-anak mereka ke kompleks membeli belah. Tetapi pusat rekreasi yang penuh dengan keindahan alam menjadi pilihan mereka seisi keluarga.
Semenjak ada anak yang paling kecil ni, lepas tu anak-anak lain pun dah besar, kami lebih suka pergi explore tempat-tempat yang natural macam Fontainebleau. Fontainebleau tu ialah macam hutan. Di hutan yang mempunyai banyak-banyak batu-batu besar macam ala-ala batu sungai tu. Jadi something unique. Dan ada satu tempat tu, dia punya bentuk batu tu macam elephant. Tak tahu sama ada elephant yang telah disumpah ke, wallahualam. Jadi tempat tu sangat menarik. Buat mereka yang meminati sejarah seni, Bandar Barbizon yang terletak di utara tengah Perancis ini juga antara tempat menarik yang boleh dikunjungi. Bandar Barbizon ini dipanggil Bandar Pelukis. Sebab apa bandar pelukis? Di situlah lahirnya pelukis-pelukis yang menghasilkan karya-karya mereka dan karya-karya mereka digantung di dinding-dinding bangunan dan perumahan kat situ menjadi laluan turis. Jadi turis park kereta, jalan situ tengok bangunan dia memang bangunan typically Perancis kan. So sesuatu yang unik yang kebanyakan memang most of tourist kita tak tahu tempat ni yang ada. Kebun buah-buahan dan sayur-sayuran yang terletak tidak jauh daripada kawasan rumah mereka ini juga antara lokasi kegemaran Nur sekeluarga, terutama sekali apabila tibanya musim buah. Selain dapat menikmati hasil yang segar, harga yang dikenakan juga berpatutan. Mereka suka pergi tempat kebun-kebun macam ni sebab anak-anak meningkat remaja ni kan, mereka suka makan buah-buahan. Jadi tempat macam ni memang mereka sangat suka. Dan mereka pun suka aktiviti petik-petik tu. Jadi macam diorang pun tahu macam ni rupanya. Jadi macam cara potong dia macam mana tu. Jadi diorang sangat enjoy. Sebagai keluarga Muslim yang hidup di negara barat, Nur bersyukur kerana dia tidak menghadapi sebarang kesukaran untuk mendapatkan makanan halal. In general, di dalam setiap bandar di Perancis ni akan ada komuniti Islam. Tapi tidak semua ya, tapi in general kebanyakannya kita boleh kata ada komuniti Islam. Jadi bila ada komuniti Islam tu, barangan halal tidak ada masalah. Daging halal tak ada masalah. Cuma ada beberapa bandar di France, rasanya mungkin di kawasan yang jauh lagi ada kesukaran mendapatkan barang-barang halal sebab tiada komuniti Islam. Kalau tiada komuniti Islam tu yang payah. Walaupun kesemua anak-anaknya lahir di negara Perancis, Nur tidak pernah alpa untuk sering mengingatkan mereka tentang negara Malaysia, terutama sekali berkenaan kehidupan, makanan dan adat orang Melayu. Assalamualaikum, hai semua. Hai semua. So hari ni kita nak makan laksa yang Mama buat. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut faj'al basara hal tara min nak bagi mereka ingat dan jadi balik Malaysia tak kekok bila tu. Cuma mereka ni kurang sikit makan pedas. Jadi bila masak-masakan Malaysia tu kurangkan pedas lah. Tapi memang itu adalah motif dia untuk mereka kenal makanan Malaysia. Sebab tu pun diorang kena cakap Melayu sebab memang hajatnya nanti one day nak balik Malaysia juga, nak settle down kat Malaysia. Jadi diorang kena kenal lah semua tu. Kalau tak susah kan. Fasih berbahasa Perancis, dia dan suami dahulunya aktif sebagai pemandu pelancong, namun perniagaannya terjejas apabila aktiviti pelancongan terpaksa ditangguhkan akibat penularan COVID-19. Sebelum ni suami saya ada juga production house, tapi semenjak the ekonomi belesek, kami sama-sama buat tourism. Jadi kami bekerja suami isteri buat tourism. Tapi semenjak COVID ni, tourism tak berfungsi. Jadi buat benda lain lah, kita orang fokus buat benda lain dan saya pun memulakan sebagai YouTuber lah. Lebih dikenali sebagai Light.km di media sosial, Nur sudah mempunyai lebih daripada 100,000 langganan di saluran YouTube-nya. Sememangnya, Perancis antara negara yang sering menjadi sebutan apabila hendak bercuti ke Eropah. Penuh dengan keunikan sejarah dan struktur bangunan yang mempunyai nilai estetika tersendiri, tidak hairanlah negara ini menjadi antara destinasi dan tumpuan utama pelancong dari serata dunia. Adakah anda berasa kurang yakin dan tidak berani untuk melakukan sesuatu yang baru di dapur? Jom kita saksikan sedutan dari siri reality TV Resepi Berani Maggi dan lihat sendiri transformasi kemahiran kulineri para finalis program Mentor Wanita Cukup Berani Maggi. Cara kita present the food, present apa video yang kita nak buat, semua tu kena ada cara dia. Bila kita nak buat video masakan, kena nampak cantik. Okey, dia cantik tu bukan kita nak cantik luaran saja. Kita punya fizikal tu kalau kita boleh buat lagi tambah cantik, itu bonus. Dengan gaya dia yang tersendiri, fashion dia yang agak terkini, orang kata sesuai dengan sifat dia. Kebanyakannya hari ini kita banyak bercakap mengenai personality. Sometimes ni bukan saja kreativiti kita yang penting, malah the way kita nak approach investor. Sebab tu personality tu sangat penting.
Adakah salah sekiranya kita meniru idola yang dia suka? Salah tak? Kita tak salah ya. Kita bukan copy. Kita jangan copy 100%. Kita boleh ambil sedikit-sedikit. Kita ambil sikit daripada sini, kita ambil sikit daripada sini dan kita combinekan together jadi diri kita. Hai semua, nama saya Niza. Hari ini saya akan sharekan 3 barang utama yang saya suka gunakan bila saya buat pie kecil dan juga sandwich. Cara jujurnya, saya tak pernah terfikir pula personaliti diri ini memang penting dalam perniagaan. Tapi Datin Ina menekankan memang ada untuk perniagaan, baru saya boleh terfikir benda tu memang agak penting. Cakap macam bullet train. Macam shoot. Saya tak nampak karakter awak. Saya nampak lebih kepada awak nak habiskan ayat dekat kepala awak. Okey, rempah ni kita kena tumis sampai naik bau ataupun pecah minyak. Tapi kalau kita nak terangkan pada orang luar, apa maksud pecah minyak? Minyak tu atas darat. Minyak tu di atas darat. Maksudnya rempah tu di bawah, minyak tu akan terampung di atasnya. Saya kena perbaiki lagi kelemahan apa yang ada pada saya. Dari segi gemuruh saya, produk knowledge saya, percakapan. Sebenarnya tu mainkan peranan dalam satu masa, memang saya kena alert. Baru saya boleh upkan diri saya pada sesuatu yang lebih baik lagi. Saya harap Miza menjadi lebih yakin, berani dan tahu mana apa yang nak dicakapkan. Tahu cakap tu mesti kena ada point. Biar simple tapi point tu kena ada. Paling banyak Miza belajar dalam program ini tentang keyakinan. Ubah praktisi hidup Miza iaitu luahkan kita punya aura keyakinan tu untuk menjadi seorang yang berani. Kita tak perlu nak fikir tentang orang sekeliling kita. Kita kena jadi diri kita. Daripada day one sampai sekarang saya jumpa, saya dah boleh nampak dah peningkatan diorang punya confidence level. So saya boleh nampak diorang punya ada perubahan. Dari segi dah berani. Memang mengagumkan melihat perkembangan kesemua menti dan kesungguhan yang ditunjukkan mereka. Moga anda di luar sana juga turut terinspirasi seperti saya. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan untuk mengikuti kesemua 6 episod resepi berani Maggi di laman web dan saluran YouTube Maggi tau. Dengan sekali lafaz, penyanyi Haris Zazman, 27 tahun, selamat bergelar suami kepada Nur Amalina Gakasha, 29 tahun. Menurut penyanyi lagu Cute itu, dia mengenali Lee ketika mereka sama-sama membintangi muzik video lagu terbarunya tahun lalu. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita ada... Hai, Assalamualaikum. Hai. Hai, Assalamualaikum. So, 1 kali 1? 2. Mula tertarik dengan raut wajah manis Nur Amalina Gakasha atau lebih mesra disapa dengan panggilan Lee. Rupanya yang comel menjadi sumber inspirasi kepada penyanyi Haris Zazman dalam menghasilkan lagu yang pernah tular di Malaysia tahun lalu. First kali, Lee ni sendiri dia pernah lalu je dalam hidup saya. Masa saya belajar dulu, adalah kawan pernah tunjuk Instagram dia kan. Tengok macam cantik kat Mina ni kan. Okay, macam tu je lah. Dia lalu macam tu je. Time tu dia pramugari and saya rasa saya tak handsome time tu. So macam tak try pun lah. Tak try pun lah. And then lama-lama kita orang kawan and then kenal hati budi. Masa tu saya dah buat lagu Cute lah. Time tu saya buat lagu Cute and pada masa tu dia tak tahu pun lagu tu untuk dia. And then lama-lama saya bagi tahu lah lagu ni untuk awak and then kita start lah buat music video. Itulah detik kita orang start kenal rapat-rapat lah. 1, 2, 3, 4. You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat I hanya. Okay, untuk first impression pula, saya amatlah gementar masa first jumpa Lee ni sebab saya rasa dia sangatlah tinggi dan saya sangatlah pendek. So macam dah first jumpa tu Alhamdulillah sama tinggi and yeah, turns out first jumpa tu best lah. Boleh click lah. Yeah.
Kau umpama bidadari yang aku cari. Kriteria yang saya nampak kat Harith pula is dia macam biasa, dia funny, and then saya suka cara dia cakap. Dia sangatlah lembut dengan perempuan, the way dia cakap dengan kawan-kawan dia, the way dia interact dengan kawan-kawan dia. Saya rasa dia sangatlah menghormati orang, which benda yang sangat penting untuk saya. And yang paling penting, kita orang boleh communicate lah. Betul. Communication is sangat the key. Yes. Apa yang menyebabkan saya jatuh cinta dengan Nok Amalina ni adalah dia seorang yang baik dan seorang yang sabar lah kot kan, sabar and sangatlah chill, relax and suka suka push kawan-kawan dia, orang-orang sekeliling dia ke atas. Yes, faham. And that's why lah saya rasa macam lainlah. Sejak di awal perkenalan lagi, Haris begitu senang dan selesa bersama Lee. Baginya, setiap saat pasti akan diabadikan dengan kenangan manis, apatah lagi untuk meraihkan tarikh penting seperti hari lahir. First PKP kita orang berkawan, kita orang kenal each other, dan second year of PKP baru kita orang start start bertunang. Baru start plan nak kahwin yes. lah. Sepanjang kita orang bertunang tu baru kita orang plan macam what is the next step. So paling bagusnya adalah bernikah. Tapi semua orang kata apa, jalan dia mudah lah. Yes. And cepat. Betul. So kita tak ada nak plan macam panjang-panjang ke apa. Semua benda cepat dan mudah. So masa tu lah baru realise yang dia lah orangnya. Yes. Betul. Merpati dua sejoli ini selamat diijab kabulkan tanggal 28 Ogos 2021 bertempat di Pejabat Agama Hulu Langat, Selangor. Haris yang menetap di Kuala Lumpur berkongsi pengalaman hari bersejarahnya buat dirinya dan pasangan. Sejam saya satu kereta dengan family saya ke sana, and bagi saya itu adalah jalan orang kata yang paling lama pernah saya lalu. Selama sejam tu saya rasa macam 2 hari kat dalam kereta. Saya cakap, Ya Allah. Banyak selawat je dalam. Sempat tidur. Saya sempat tidur sebab saya nervous sangat. And dah sampai tu, Alhamdulillah macam okay, kena relax kejap kot. Relax. Wali merupakan ayah Lee sendirilah. Dah sah jadi isteri, ada rasa sebab dia nak nangis pula time tu. Dia dah macam so kita pun rasa macam nak nangis juga. Masa dah sah tu saya sendiri rasa macam lega dan orang kata apa, memikul pula tanggungjawab yang telah diberi oleh ayah Lee sendiri pada masa tu. Saya pun sebab juga, and kalau boleh tak naklah nangis terus-terus kan. So saya macam menggelinang je. Okay, cukup. Okay, Alhamdulillah settle pada masa tu. Kita orang just nak simple je, baju putih and then pelamin dan dijauh sikit. Tu je lah, tak ada spesifik team. Tapi itulah, hantaran pun tak ada. Betul. Hantaran pun bagi barang-barang rumah je. So kita orang tak ada bawa-bawa hantaran semua. Memang just simple, intimate nikah lah. Kepada penonton di luar sana, kami harapkan korang doakan kebahagiaan kita orang sampai ke anak cucu. Amin. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih kerana setia bersama kami hingga akhir siaran. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Untuk sebarang komen, pendapat dan sebagainya, anda boleh emailkan ke nonatv3@gmail.com. Teruskan jaga diri. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu